Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam khas untuk anda penonton-penonton setia di TV1 dan seperti biasa kembali semula bersama dengan kami dalam Bicara Inspirasi. Dan selama 1 jam ini kami akan bawakan kepada anda kisah-kisah inspirasi pastinya khas untuk anda. Dan pada malam ini ianya berkaitan dengan dunia sukan dan tajuk kita pada malam ini adalah sukan inspirasi perpaduan negara. Baik, bersama dengan saya Cik Zulkifli, saya akan bawakan kepada anda bersama dengan tetamu-tetamu saya. Tapi sebelum itu tugas anda seperti biasa kena like dahulu page kami iaitu FB fan page kami iaitu D5 Bicara dan juga Bicara Inspirasi Official. Seterusnya untuk Instagram kami juga untuk anda yang belum lagi like anda kena ikuti kami iaitu di bicara.inspirasi. Dan kalau anda nak share ataupun berkongsi ketika ini untuk live kami secara langsung iaitu di Berita RTM iaitu di Facebook kami. Baik. Dan untuk anda yang ada sebarang cadangan juga kalau anda rasanya ada tajuk-tajuk yang ingin anda ketengahkan dalam Bicara Inspirasi ini, anda boleh emailkan kepada kami iaitu di bicarainspirasi@gmail.com.my. Okey. Dan kita nak pergi kepada sukan iaitu kita tahu sukan adalah platform integrasi yang terbaik untuk menyatupadukan perpaduan iaitu sama ada dari segi atlet iaitu dari segi penonton maupun badan yang berkaitan dengan sukan ini. Tetapi pada masa sekarang ini sukan ini lebih lagi menjadi ialah alat untuk menyatupadukan bukan saja dalam negara ataupun penyokong kita sendiri tetapi juga sesiapa yang menjalankan ataupun yang berada dalam institusi sukan itu sendiri. Okey, saya tak nak bercakap lanjut kerana mereka yang kita akan panggil sebentar saya lagi ini akan bercakap lebih lanjut mengenai sukan iaitu inspirasi perpaduan negara. Tapi sebelum tu kita nak bawakan kepada anda dahulu kisah inspirasi kita pada minggu ini. Kita saksikan sekarang kisah inspirasi. Kisah inspirasi minggu ini. Bersempena bulan kemerdekaan ini, kami akan kongsikan kepada anda semua 2 lagi kisah inspirasi yang membanggakan negara. Kisah pertama, kami mulakan dengan kejayaan hebat seorang remaja perempuan berusia 16 tahun iaitu Sarah Sofia Muhammad Ilham yang berjaya mencipta rekod apabila menjadi pendaki termuda Asia Tenggara menawan Gunung Elbrus di Rusia yang merupakan puncak tertinggi di benua Eropah. Pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor ini berjaya menakluki puncak Elbrus setinggi 5,642 meter sekaligus menjadikan pendakian yang dirangka bersempena misi ekspedisi Belia Merdeka 2020 yang merupakan salah satu gunung yang tersenarai dalam 7 puncak tertinggi di dunia serta misi untuk mengibarkan jalur gemilang bersempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-62. Satu kejayaan luar biasa yang diraih oleh seorang belia yang masih lagi hijau dalam dunia sukan pendakian negara. Tahniah Sarah Sofia, moga akan mencipta lebih banyak kejayaan di masa-masa hadapan. Kisah seterusnya pula mengenai usaha 123 orang sukarelawan Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia YDKM yang berjaya menyusun 21,000 keping gambar kenangan bersama jalur gemilang sekaligus melakar nama dalam Malaysia Book of Records. Kejayaan tersebut dilakukan di pesisir pantai Teluk Nipah, Pulau Pangkur di atas helai jalur gemilang berukuran 27.3 meter lebar dan 12.2 meter panjang dan diiktiraf sebagai kolaj gambar terbesar di Malaysia. Kerjasama yang dilakukan dan usaha yang tanpa berbelah bahagi mampu membuahkan kejayaan yang gemilang. Semoga paparan kisah inspirasi minggu ini dapat memberikan semangat untuk anda melakukan perkara yang hebat dalam kehidupan seharian. Minggu ini dan kepada anda tajuk kita pada minggu ini adalah sukan inspirasi perpaduan negara dan kita juga telah pun menyediakan satu bingkisan khas sempena dengan tajuk ini sebelum kita perkenalkan kepada anda tetamu-tetamu saya pada malam ini. Tapi sebelum tu kita saksikan dahulu selain menyihatkan badan, sukan juga sebenarnya menjadi platform dan juga menjadi inspirasi perpaduan negara khasnya. Kita saksikan bingkisan ini. Kebelakangan ini, isu perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia sering dipersoalkan. Benarkah semangat cinta akan negara semakin luntur? Pertembungan budaya antara Melayu, Cina, India dan kaum lain ditambah dengan fahaman politik yang pelbagai menyumbang kepada timbulnya persoalan ini. Melalui platform sukan, ternyata dapat memberikan kesan yang positif kepada kesihatan, tetapi sebenarnya ia mampu memupuk perpaduan yang terjalin di dalam kehidupan pelbagai kaum.
Aktiviti sukan berupaya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia di samping membantu meningkatkan tahap kesihatan diri. Selain itu, sukan juga bukan hanya untuk hiburan dan tontonan semata-mata, tetapi ia juga adalah platform perpaduan dalam menyatukan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Setiap kali atlet membawa nama Malaysia, tidak kira peringkat negara mahupun antarabangsa, masyarakat pelbagai bangsa bersatu memberi sokongan padu kepada mereka yang berjuang di gelanggang sukan. Justru, sukan jelas menjadi wadah yang dapat mengintegrasikan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Tidak kira apa jua bentuk sukan yang menjadi pilihan, sama ada bola sepak, badminton, olahraga, rata-rata penggemar sukan yang ditemui percaya semua jenis sukan mampu menyatupadukan dan mengeratkan jalinan sesama bangsa demi Malaysia. Sayangi Malaysiaku. Okey, kita tak dapat nafikan sebenarnya sukan ini menjadi instrumen dalam juga membina semangat setia kawan, persaingan yang sihat juga menjelma ataupun lahirnya dalam sukan ini. Dan kita juga menjadi buta warna sebenarnya kerana dalam sukan ini kita dah tak ada kira dah bangsa, politik, fahaman politik ataupun agama itu kita ketepikan, dan ini sebenarnya memberikan peluang kita untuk bersatu menerusi sukan ini. Okey, dan untuk anda, siapakah tetamu saya pada malam ini? Dua orang yang saya kira kalau saya sebut je dah ramai dah follower dia akan rasa wow. Tapi sebelum tu kita ada profil dahulu untuk profil tetamu kita pada malam ini. Sebelum saya perkenalkan, kita saksikan siapakah mereka. Saksikan. Nampak tak? Dua legenda yang memang kalau kita sebut saja nama mereka ini memang wow sangat. Dan di sebelah kiri saya, kita nak ucapkan terima kasih sanggup mengayuh basikal ke pada malam ini. Tidak, saya tidak ayuh basikal. Tak, ATM pun banyak bukit dia, laluan yang mencabar. Okey, MK ataupun M. Kumarasan, iaitu legenda lumba basikal negara yang memang kalau sebut je pingat memang banyak. 7 edisi untuk Sukan C, terlibat 9 daripada pingat, berpuluh-puluh pingat itu adalah pingat emas. Tak rindu berbasikal? Mungkin saya dah kahwin banyak lama, jadi mungkin saya nak buat benda-benda yang lain. Yelah, orang sibuk main golf kan. Masih minat lagi. Masih minat lagi. Okey. Dan di hujung sana, kalau ini asal daripada Batu Pahat, Johor. Ini orang Melaka. Selamat datang Melaka. Terima kasih, Cik. Okey, iaitu Datuk Mirnawan Nawawi, legenda hoki negara kita, bekas kapten. Okey, jadi The Boss. Nama panggilannya Nama panggilan lah dulu dalam hoki. Sememangnya orang memanggil saya sebagai bos lah. The Boss. Kenapa Kenapa panjang cerita dia? Short form. Short form ada. Sebab saya ni masa muda-muda bila masuk dalam pasukan kebangsaan, mungkin walaupun saya muda, tapi mungkin keberanian saya ni bercampur dengan senior dan sebagainya, itu yang mereka gelarkan saya The Boss. Macam bos dia kata. Macam bos. Sampai sekarang ada lagi? Sampai sekarang kalau dalam dunia hoki tu mereka masih lagi memanggil saya bos lah. Baik. Tapi saya tak berani lah nak panggil The Boss. Kita panggil Datuk lah. Okey, jadi pada malam ini kita punya tajuk seperti yang kita sedia maklum, kita dah maklumkan, iaitu Sukan Inspirasi Perpaduan Negara. Itu menjadi satu kejayaan anda berdua dahulu. Kita dapat tahu memang ramai yang menyokong sampai sekarang ini pun, walaupun tidak lagi berada di frontliner sebagai pemain, tetapi semangat satu Malaysia ini dibawa sehingga sekarang. Jadi bagaimana pencapaian dahulu kita imbas senior kita lah. The Boss boleh kita bagi laluan kepada MK. Okey, MK boleh imbas kembali tak zaman-zaman awal masa mula terlibat dalam dunia sukan ini sendiri? Awalnya memang kita
bergaul tu seperti adik-beradik lah kan. Kita tidur bersama, tidur bersama di tempat yang Jangan fikir bukan-bukan. Yang berlainan lah. Satu bilik. Bersama saya dengan rakan-rakan Training, saya selalu kita latihan bersama dan sebagainya kan. Saya pernah juga tidur di surau pun bersama-sama dengan rakan-rakan saya. Jadi kita tidak pernah nampak perbezaan sebagai ini yang lain bangsa dan sebagainya kan. Tapi kita sebagai itulah ini sukan ini selalu mengeratkan lebih kita punya silaturahim together kan. Memang itu yang baguslah saya nampak memang ni, dan juga latihan yang bersama-sama dengan rakan-rakan ni selalunya kita nak berjaya lah kan. Untuk salah satu sebab kenapa kita betul-betul latih dengan sungguh-sungguh ialah untuk menang. Ni dengan memakai baju Malaysia. Negara Malaysia. Dengarnya dulu kalau macam training untuk sesi latihan, kalau jurulatih kata pukul 4, 2 jam awal tu dia dah training sendirilah. Saya dulu sebetulnya masa awal-awal dulu sebelum ni yang sampai ke peringkat yang lebih tinggi tu saya berlatih dengan rakan-rakan saya. Tapi selalunya bila kita start mula latihan pukul 4 petang. Tapi saya akan buat latihan lebih awal pukul 1 macam tu, saya akan pergi buat dulu latihan dan datang balik join balik pukul 4. Jadi selalunya saya akan buat lebih latihan. Kita panggil itu sebagai secret training. Secret training. Macam kenapa beliau dapat lebih emas tu kita dah tahu dah. Ya, betul. Okey, sebab bila dah tamat apa semua tu barulah saya bagi tahu dia orang semua kan rakan-rakan. Dulu saya training lebih. Even Sabtu Ahad pun saya pergi 100 batu masa saya form 4 form 5. Saya pergi kau 100 batu seorang-seorang tanpa bagi tahu rakan-rakan. Hari weekend lah, hari weekend. Minggu. Masanya dia cuti lah. Ini memang secret weapon dia lah. Kita tahu dah kenapa beliau berada di puncak ketika itu dan kenapa kejayaan itu. Okey, Datuk, imbas kembali. Hoki kita tahu macam ini perseorangan dan juga berpasukan juga. Kalau hoki memang berpasukan. Betul. Satu sukan yang memang melonjakkan nama, 3 kali pernah Olimpian. Ya, betul. 3 kali. Jadi bagaimana semangat kita sebut pasal integrasi ini mampu dijelmakan melalui sukan hoki sendiri? Sebenarnya zaman saya dulu, kalau kita tengok zaman sekolah rendah saya lah, saya bermula dengan sukan renang. Mewakili Melaka bawah 12 tahun. Kita tahulah kalau sukan renang ni kebanyakan yang bercimpung ataupun dominan dalam sukan renang adalah bangsa Cina. So jadi saya sememangnya daripada kecil apabila saya berlatih, sememangnya saya berlatih dengan kawan-kawan ataupun rakan-rakan sepasukan yang daripada berbangsa Cina. Dan selepas itu apabila masuk ke sekolah, saya mewakili Melaka dalam bola sepak dan juga hoki. Banyak betul. Dan saya main pingpong juga. Mewakili pasukan sekolah, badminton, sepak takraw semualah masa sekolah rendah tu. Dan pada masa itu sememangnya kalau saya main bola tu, partner saya adalah Gujarati. Kawan baik. Kawan baik saya, partner twin striker. Dan ada juga midfield daripada bangsa Cina dan fullback daripada bangsa India dan sebagainya. So jadi sememangnya daripada kecil tu, daripada sekolah rendah tu sememangnya kita tidak melihat warna kulit dan sebagainya. Apa yang kita tahu, pertama kita enjoy bersukan, yang keduanya siapa yang bagus, mereka yang akan diletakkan oleh jurulatih. So jadi yang pentingnya adalah objektif kita masa tu adalah untuk menang dalam suatu perlawanan. Dan saya menganggap itu bagi saya, pasukan saya adalah keluarga saya. Dan saya percaya juga itu pembawakan teruslah kepada mewakili pasukan hoki negara. Dan bagi saya kalau kita tengok daripada aspek positif tu, di mana kalau lebih banyak lagi dalam satu pasukan tu mempunyai bangsa-bangsa lain, ini akan memberikan satu nilai tambah, di mana setiap bangsa tu dia ada nilai yang begitu positif yang dapat memberikan satu macam added value lah, nilai kepada sesebuah pasukan. Itulah mungkin itu antara satu aspek yang kita berjaya layak ke Olimpik dan mencapai beberapa kejayaan. Okey, itu antara faktor penambah rencahnya itu kekuatannya dahulu dan juga sekarang. Tapi kita nak tahu juga sekarang punya, sebab masing-masing dah organise di dalam bidang masing-masing, sukan masing-masing. Jadi dah nampak kan, sebagai player pun ada pengalaman dan juga sebagai orang yang organise ataupun ni, kita nak berehat seketika.
MK dan juga Dato'. Lepas ni ramai lagi yang nak tanya soalan. Boleh hantarkan juga kepada kami untuk soalan-soalan kepada mereka berdua. Soalan apa-apa saja, insya-Allah mereka boleh jawab. Okey, kita lihat seketika lepas ni kita kembali semula dalam Bicara Inspirasi. Okey, Sukan Inspirasi Perpaduan Negara. Hari ini saya bersama dengan dua orang legenda kita, iaitu daripada sukan hoki dan juga berbasikal. Kalau MK mewakili negara, lebih kurang berapa tahun MK? 14 tahun. 14. Datuk? Sama lah. Kalau kita tengok, saya 89 sampai 2002, dalam 14 tahun. 14. Memang dia punya, kalau nak cerita, ini mewakili negara baru. Kalau berkecimpung dengan sukan itu sendiri, saya kira dah berpuluh-puluh tahun. Yalah, lama lah. Daripada sekolah rendah macam saya lah. Tapi masa tu kenapa macam banyak sangat sukan Datuk? Tak, macam saya dulu, saya hanya tahu bersukan saja. Bermakna kita tak fikir apa-apa. Di mana sekolah kita dulu pun masa sekolah rendah tu mereka menggalakkan kita bersukan. Dan kadang-kadang cikgu sukan tu dia tengok aja masa PE kan, mana yang budak boleh berlari ke apa semua dia panggil. Tak kira lah main hoki PE tu apa? Kalau saya dulu PJ. Tak, PJ pelajaran jasmani. PE itu dalam English, Physical Education. Okey, okey. Saya mewakili mereka yang dari zaman PJ. Okey, jangan risau, saya dah tanya. So jadi kita enjoy bermain dan saya pun kadang-kadang saya terfikir macam mana saya boleh main Tapi kadang-kadang dulu cara dia cikgu ni sendiri yang pilih. Kadang-kadang dulu kalau pasukan hoki untuk seseorang menjadi penjaga gol, dia akan ambil daripada pemain bola sepak. Dia tengok dia ini boleh tendang bola, okey besok datang training. Jadi apa cikgu? Goalkeeper. Kan itu start dia. Macam itulah. Okey, jadi macam MK sendiri macam mana pengalaman dipilih? Sebenarnya saya daripada dulu pun saya memang minat sukan. Saya cuba segala sukan seperti apa yang Dato' Mina katakan kan. Lomba lari, bola, basketball, anything lah. Semua saya cuba. But actually sebenarnya saya tidak dapat dipilih untuk wakili rumah pun. Rumah? Don't say school. Rumah pun tak dapat. Rumah saya rumah merah. So saya tak dapat even untuk represent rumah. So saya punya determination masa tu memang saya nak wakil Malaysia. Saya cuba segala-galanya in every kind of sport. Tapi akhirnya cita-cita itu mewakili negara tu umur berapa tu? Masa saya dah jam 4 saya tengok bola sepak masa 10 Malaysia. tahun dah boleh fikir untuk mewakili Malaysia. Sebab saya tengok sebenarnya masa tu bersama-sama dengan family saya kita menonton bola sepak. Masa tu Malaysia menang lawan dengan Korea. Tak silap saya 2-0. Sochinan ada, Moqtadari ada semua. 1980 lah ni. 1980 lah. Yang tu yang menang tu. So masa tu lah saya buat tanamkan cita-cita saya yang saya nak wakil negara. Masa tu memang bola sepak lah. But after a while I realised that saya memang tak boleh main bola lah. Saya ni tapi saya tak boleh lari laju. Nak sambung je apa ni MK punya cerita tu. Memang kalau tanya dulu semua orang nak main bola. Cita-cita seorang budak lelaki adalah bermain bola. Tak, saya pun main bola, main hoki semualah. Tapi masa saya pergi ke sekolah menengah, iaitu Maktab Tentera Diraja, di mana saya masa tu tingkatan 1, dua ketua pasukan bola sepak dan juga hoki, mereka memanggil saya sebab sukan bola sepak, hoki semua dia bermain di penggalian pertama tau. So jadi mereka memanggil saya dan suruh saya pilih antara dua nak main hoki ataupun bola sepak untuk Maktab Tentera Diraja. Dan saya masa tu nak main bola. So saya kata okey, since saya kena pilih, saya kata saya nak main bola sepak lah. So saya main bola sepak sampai umur saya 15 tahun, iaitu form 3, tak mewakili Maktab Tentera Diraja dalam sukan hoki pun. Main bola aja. Itu yang kalau permulaannya kita awal tu. Ni saya nak sambung je cerita pasal bola sepak kan. Semua nak main bola. Tapi memang pada zaman tu ke sebabkan zaman PE? Tak juga. Kalau kita tengok maybe kita tak ada banyak choice. Mungkin sebab kita lihat di sekolah tu kita ada banyak ni bola sepak ni one of the yang kita nampak ni biasalah untuk budak-budak sekolah ni lelaki kan. Then we see like running. Kita tak ada banyak choice. Swimming pun kita tak ada choice. Kalau macam dulu fasiliti macam untuk berbasikal pada tahun 80-an tu macam mana? Track
Actually very backdated kalau compare to now. Kita tengok memang jauh berbeza lah. Tapi masa zaman saya berkayuh lebih baik daripada zaman yang 60-an dengan 70-an. Sebab dengan cerita diorang kan, orang kata barang yang teruk dan sebagainya, tempat tidur pun tak ada, apa semua. So my era was much better than dia punya era. Tapi sekarang kalau compare dengan sekarang, much better kan. Tapi itu memang apa yang sebenarnya akan berlaku lah kan. Maybe in future another 10 years or 20 years time, you akan lihat sportman maybe akan jadi millionaire. But sekarang millionaire ni kurang. You can't see anyone unless macam badminton ke dan certain new sport lah. Tapi dulu kalau compare even facilities, even latihan, even daripada segi budget dan sebagainya, apa semua pun memang kurang. Kita tak dapat pun latihan yang dulu kita minta nak pergi tinggal di luar negara 4-5 tahun sebagainya, kita tak dapat. So but Aizul dapat. So that is how that, you know, because masa sekarang dia ada budget dan sebagainya. Berbanding dahulu punya. Tapi zaman dahulu kalau kita lihat daripada dominasi sukan tu macam mana Datuk? Ada tak macam orang ni kaum ni saja, ataupun sekarang ni macam tak, kalau kita nak bandingkan macam kalau di sekolah dulu tu in terms of macam padang tu mesti ada. Mesti akan ada satu padang yang you boleh bermain bola sepak. Sekurang-kurangnya lah. Dan kalau kita tengok kalau macam dahulu tu of course lah masih lagi certain sports tu ada. Tetapi kalau kita tengok masa kita di sekolah rendah, terutamanya zaman saya lah. Zaman saya di mana semua sekolah adalah sekolah rendah kebangsaan. Di mana semua apa ni kaum yang tinggal setempat di situ, mereka akan bersekolah di satu sekolah. So di situlah sebenarnya di mana saya mendapat teammate saya daripada berbagai kaum. Kalau main bola tu semua kaum ada. Kalau main hoki tu semua kaum ada. Of course lah kalau kita tengok macam pingpong sebagai contoh, kalau kita tengok memang dominasinya kaum Cina. Tapi saya pun main juga dulu masa sekolah. Ini main semua pingpong, badminton dan sebagainya. So jadi kalau kita bandingkan zaman sekarang dan juga zaman saya lah. Saya melihat di mana sekolah itu memainkan peranan yang begitu penting lah. Memainkan peranan yang begitu penting dalam memupuk perpaduan yang lebih di antara kaum dan juga agama lah. Itu yang saya lihat. Tekankan daripada akar umbi itu sendiri lah kan. Di sekolah kan. Kadang-kadang kalau kita tengok pun macam saya, di mana saya tinggal, di kampung Madakaba lah, Melaka, sebelah rumah saya tu adalah tokong Cina. Kalau 300 meter di belakang lagi tu adalah tempat beribadat kaum Sikh pula. So jadi dekat-dekat je. Tak ada masalah. Di mana kita di situ bila time kita azan, mereka juga menghormati kita. Dan bila time dia orang semayang pun kita tahu. Waktu dia. Ialah ada mestilah ada bunyi dan sebagainya. Kita faham. Tak ada masalah. Tak ada isu lah. Okey, jadi MK sendiri bagaimana sekarang ni lah kan? Kalau dahulu berbasikal itu sendiri ramai sebenarnya pelapis ataupun legenda-legenda yang dah pun menempa nama selepas ini era baru, jadi kita pun dapat beberapa nama yang dah pun menempa nama mereka di peringkat kebangsaan. Jadi bagaimana kalau dahulu hangatnya dengan anda punya pencapaian banyaknya emas 7 edisi Sukan SEA itu sendiri dan juga berjaya ke Olimpik itu sendiri, semangat Malaysia itu sendiri waktu tu macam mana? Kalau dulu, sekarang ni kita tahu live FB boleh kita saksikan di TV, tapi ketika itu bagaimana? Pada zaman yang kita popular dan sebagainya kan. Saya masa tu kita tak ada email pun tak ada handphone pun tak ada. So kita ada surat lah, orang hantar surat. Tapi saya famous saya masa tu pun saya dapat surat lah, M. Kumarisan bertempat Johor, sampai dekat rumah. Sampai ya. Postman mesti tahu. Postman tahulah rumah dia kat mana. M. Kumarisan bertempat Johor boleh sampai. Address tak ada. Betul. Tapi saya masa tu balik ke kampung, saya bertempat kan. Bila saya balik ke kampung, mak saya simpan lah
adalah berguni-guni juga surat tu masa tu dulu boleh tahan jugalah. So tapi saya tak sempat nak baca semua pun. I feel like it's so many you don't even ada masa nak baca semua. So tu I mean even I masa lalu dekat sekolah yang dulu masa kita lalu masa when I was young tak ada siapa perasan pun. Tapi bila you're famous, they stop you. Wow. Yang ambil autograph dan sebagainya. Was fun lah. I mean, something is yang macam different kan, berlainan. And you rasa bangga jugalah kan. At least they appreciate you and recognize you. It's puas really, tak mewakili negara itu ialah selaku orang yang dua-dua ada pengalaman Olimpian. Memang satu pencapaian yang sampai sekarang orang katakan lagi. Oh, definitely. My aim masa dulu tu memang saya nak pakai tracksuit yang dituliskan nama Malaysia. That was my aim. And when you can represent and you can win, that's something totally different. And you can go to Olympics. You kalau pergi Olympics tu, you akan rasa macam wow, this is the best of the best. Macam you tengok buka tingkap, you boleh nampak macam masa tu Carl Lewis, Ben Johnson, you just from the tempat yang you tidur pun you boleh nampak ini, tengok ni, dia ni selalu terkeluar dekat TV or ini, dekat mereka tu. I mean you are together in a game village kan, so itu memang you rasa macam satu mimpi yang memang sukar macam ni lah. Money can buy lah. Memang tak boleh dilupakan. Duit itu tidak boleh membeli pengalaman. Kalau you ada duit, you boleh pergi Olimpik. Tapi tengok je lah. Macam Datuk sendiri tiga kali kan selaku kapten. Juga masa tu rambut panjang lagi awal-awal tu. Kalau saya tengok gambar saya dulu tu masa 1992 lah di Barcelona, memang rambut saya masa tu panjang. Kenapa rambut panjang? Saya tengok pun dia macam Tarzan pun ada juga. Saya pun rambut panjang. Panjang juga. Tak, itu trend lah. Dulu mungkin ada ponytail dulu. Ponytail juga. Dan kalau kita tengok 1992 Olimpik pertama saya. Lepas tu 1996 kat Atlanta dan yang ketiga tu 2000. Dekat Sydney saya menjadi ketua pasukan dan juga flag bearer lah. Pembawa jalur gemilang kontingen negara untuk opening ceremony. Dan macam MK kata tadi, macam saya kenapa walaupun saya bermain banyak sukan, kenapa saya pilih hoki? Pada masa itu saya ingin mewakili pasukan negara ke Olimpik. Di mana cita-cita saya adalah untuk mewakili pasukan negara ke Sukan Olimpik. Dan pada masa itu saya melihat di mana walaupun saya bolehlah dikatakan lebih daripada average sebagai pemain bola sepak, tetapi saya melihat hoki ini mampu untuk merealisasikan cita-cita saya lah untuk mewakili pasukan negara ke Sukan Olimpik. Dan itulah sebab utama sebenarnya saya memilih sukan hoki. Okey. Jadi kita lepas ni nak tahu pencapaian masa terbaik anda di lebuh raya, di ITT dan juga IP. Kalau ingat. Okey. Dan juga caps, berapa caps dan berapa gol yang telah pun diperolehi sepanjang karier anda. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Lepas ni kita kembali semula. Okey. Minum air dulu. Okey, baik, kita kembali semula dalam bicara inspirasi sukan, inspirasi perpaduan negara bersama dengan dua selebriti sukan kita. Okey, MK dan juga Datuk Minawan. Kedua-duanya ada peminat-peminat mereka sendiri di era zaman mereka dan juga sekarang. Saya rasa kalau sebut je kedua-dua mereka memang ramai kalau dulu kena tahan dekat rumah sebelum balik. Jadi sekarang ni ada lagi tak berlaku? Main golf tiba-tiba you bukan tu ke? No, ada juga. Some people will ask lah. A lot of people still recognize juga. But it's biasa lah. It's biasa. People ask you, it's normal lah. Kalau ketika itu macam zaman sekarang, saya rasa anda berdua memang tak tahulah macam mana. Tak tahulah. Dia kadang-kadang zaman berubah kan. Zaman berubah. Kadang-kadang masa zaman kita tu kalau kita tengok mungkin tak sebaik zaman sekarang. Dan bagi saya sebenarnya kita tak boleh nak berbandingkan apple to apple lah. Zaman kita dengan zaman sekarang ni sememangnya jauh berbeza. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni dengan teknologi, dengan social media dia kan. Jadi atlet-atlet ni mungkin lebih
dikenali oleh kerana banyak social media Memang. dan sebagainya kan. Publicity tu lebih lebih berbanding dia. Okey, tadi saya dah tanya pencapaian terbaik anda macam MK sendiri, sebab lebuh raya dan juga track, kedua-duanya makanan anda sendiri. Okey, memang terbaik sekali pencapaian terbaik anda. I would say that mungkin terbaik tu saya qualified Olympic finals lah. Consider I'm the first Malaysian to qualify on final in 92 Olympics. And also I finished the event and I dapat tempat yang ke-21. I think that was the highest and salah Berdebar satu. tak? Beraksi di Olimpik di pentas final. Ya, first yang mula-mula saya pergi tu tahun 1988 di Seoul, Korea, tapi saya tidak Di zaman muda ni. ya, zaman muda. Saya tidak Ini berupaya. basikal apa MK? Ini basikal biasa je. This is, kalau compare dengan sekarang, basikal ni harga dia dalam what 7,000 5,000 je. Wow. But Je. now, Okey. but now, Masa tu. masa tu, but now is about 50,000. Basikal biasa, I mean yang untuk real competition lah. Mana spek yang berwarna-warni tu? Saya dulu saya memang terkenal dengan pakai Spek. spek Oakley lah kan. Ya, I rasa masa tu orang tak kenal Oakley sebab I was in US. So ya. Membawa trend itu ke Mesti Malaysia. banyak ni. Saya dah minta satu Datuk, tapi tak nak bagi satu Dia pun. kalau bayangkan tiap-tiap competition tu dapat 5. Bayangkanlah berapa banyak Dia pun competition. dah lupa. MK dah lupa letak mana. Itu zaman dulu lah kan. Now you have to buy. Dulu dia orang sponsor, sekarang you have to beli sendirilah. Tak apa, dah boleh bawa gaum. Boleh bawa gaum kan? Okey. Untuk Datuk sendiri beraksi di pentas Olimpik itu sendiri dengan semangat yang dibawakan bersama dengan satu pasukan, ialah jurulatih pun berbilang kaum juga. Okey. Betul. Pasukan pun kita tahu Cina, India semua bersatu. Jadi bagaimana bahang Olimpik itu sendiri beraksi di sana? Tak, kalau ialah tadi macam MK bagi tahu di mana Olimpik ni adalah ultimate lah. Ultimate bagi atlet-atlet. Apa ni, terutamanya sukan-sukan lain, tetapi bukan bola sepak lah. Sebab bola sepak ni Piala Dunia. Bila Olimpik ni under 23. Tetapi untuk sukan-sukan lain, Olimpik ni adalah satu kejohanan multi sports event yang ultimate. Dan apabila kita berjaya membawa pasukan negara layak ke sukan Olimpik itu adalah satu kejayaan yang begitu besar sebenarnya, sebab macam hoki hanya 12 pasukan saja yang akan layak ke sukan Olimpik, dan sebelum layak tu macam-macam kejohanan yang kelayakan sebelum kita ke Olimpik. Dan alhamdulillah lah, sepanjang 14 tahun tu kita saya mewakili negara tu, dapat mewakili membawa pasukan negara bersama teammate saya ni ke sukan 3 sukan Olimpik. Dan tapi iyalah, selepas last kali 2000 tu until now belum lagi sukan hoki belum lagi berjaya layak ke sukan Olimpik. Dan saya harap hari tu hampir lah 2020 tahun depan insya-Allah. Ada lagi yang perlu dilalui mereka untuk yang bulan November ni ada satu perlawanan. Dan kalau saya tengok masa preparation masa tu, macam saya katalah, di mana sememangnya pasukan yang saya wakili ni sememangnya daripada berbagai kaum. Kalau kita tengok macam 2000 Sydney, jurulatih Steven Van Hoosen, berbangsa Eurasian kan. Macam saya Melayu, dan kita mempunyai mendiang Chua Boon Huat dan Eskuhen, Arshanker, dan kita ada berbagai kaum. Dan saya percaya seperti yang saya nyatakan, di mana apabila kita mempunyai berbilang kaum ni, nilai-nilai yang dibawa ke dalam pasukan tu sebenarnya yang memberikan satu suntikan added value dalam memantapkan pasukan. Dan masa tu pun saya tengok semua kita saling menghormati antara satu sama lain, terutamanya agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Itu yang membuatkan kita begitu harmoni dan selalu memberikan satu peraturan, dan kita menganggap kita semua adalah sebagai satu keluarga. Okey. Jadi masing-masing ada ahli keluarga, ada anak. Jadi macam MK 3 orang? 3? Ya, saya punya 3 orang anak. 2? Saya Jadi ada yang mengikut jejak ayahnya ke, ataupun masing-masing ada
kecenderungan. Macam tadi kita dapat saksikan Datuk ada gambar bersama dengan ahli keluarga. Ada Mikael, ada Isabel. Bella, panggil Bella. Jadi ada tak kecenderungan mereka ke sukan? MK? Anak bungsu saya pernah berkayu basikal sekejap lah. Dia cuba juga. Tapi saya suruh dia concentrate on studies because masa sekarang saya masih tak nampak lagi dia punya bakat untuk menyerla tu. Ya ke ayah ni awal-awal sangat dah. Tapi dia bagus. Dia memang anak bongsu saya ni dia memang suka menyertai semua jenis sukan. Oh sama. Yang bongsu tu. Yang lain dua tu dia orang kurang sikit dalam sukan. Sekurang-kurangnya ada darah itu mengalir di anak bongsu. Macam Datuk sini macam mana? Tak, macam saya ni, saya tidaklah nak memilih untuk anak saya Paksa. Ikut jejak langkah saya sebagai pemain hoki kan. Tetapi apa yang penting adalah mereka aktif. Mereka aktif bersukan. Dan sukan apa tu kita akan lihatlah. Tetapi saya sememangnya inginkan anak-anak saya untuk aktif di dalam sukan lah. Kerana macam kita tahu sukan ni bukan saja untuk menjadi seorang atlet elit, tetapi sukan ni dia mempunyai banyak nilai-nilai yang boleh membimbing kita lah menjadi seorang yang lebih baik. Kan? Jadi macam sukan sini mereka ada personality masing-masing. Kalau orang sukan ni disiplin tu kalau tak ada memang tak boleh berada dalam ni lama. Macam memang susah. Terutamanya memang disiplin tu paling penting sekali lah. Kalau tak ada disiplin, walau bagaimana bakat pun you ada, you tidak akan menyela ataupun untuk menang. Berbalik kepada yang tadi mengatakan pasal anak-anak yang kenapa tidak mengikut jejak dan sebagainya. You tak boleh paksa anak-anak you buat sesuatu sukan yang mereka tidak minat. Ini adalah kerana mana-mana pun orang yang bila dia nak buat sesuatu, dia kena ada minat tu terlebih dahulu, barulah dia boleh berjaya. Kalau tidak, sukar. Yalah. Ya. Kalau macam tak minat pun kalau kita paksa pun Datuk tak jadi apa juga kan. Tak adalah macam ni 20 pingat 9 emas tak ada, tak capai itu sendiri. Dulu masa saya kecil-kecil pun saya main semua sukan. Kita pun tak tahu sukan apa, tapi yang pentingnya kedua ibu bapa saya lah. Mereka memberikan saya dorongan kan, dan juga semangat. Dan in the end of the day saya mewakili negara dalam sukan hoki. Yang tak aktif tu lah yang pergi. Kalau tak dulu bola sepak, saya rasa lepas ni Minawan sebagai ketua pasukan bola sepak Malaysia. Wah. Macam tak ada cakap okeylah better hoki. Tak tahulah, tapi itu mungkin itu arah rezeki saya masa tu. Dan kadang-kadang decision yang kita nak buat pun bukan mudah sebenarnya. Tapi apabila kita dah buat keputusan, kita kita fokus dan berikan 100%, dan alhamdulillah rezeki telah pun ditetapkan. Tak menyesal lah. Tak menyesal Okey, kita nak rehat seketika. Lepas ni nak tahu sekarang ni perkembangan terkini juga. Anda bagaimana? Masih aktif ke dengan bidang masing-masing ataupun anda buat kerja macam-macam ataupun lain-lain bidang? Lepas ni kita akan kembali semula untuk bicara inspirasi. Kita nak rehat seketika. Lepas ni kita kembali semula. Okey, kembali semula kita ke bicara inspirasi bersama hos Jit Zulkifli dan juga M. Kumarisan. Mau nak jual dia tau. Baru nak cari partner. Kita orang tengah cari, kami mencari partner saya hari ini. Patut tadi jual nama saya, Datuk. Okey, MK tak nak cuba? Tak apa. It's not my line. Susah kan? Kalau beraksi di mana yang susah? Di track ataupun depan kamera? It depend. Kalau you buat ni memang you rasa senang. Okey, kita tukar. Saya nak yang basikal yang harga RM50,000 sekarang tu. Sekarangnya lah. Sekarang. Yang dulu RM7,000 tapi sekarang harga ni mahalnya. Masa mula-mula saya start RM3,500 je. RM3,500? Kerja pulun habis-habis orang cakap masuk. Kerja sendiri. Kerja sendiri. Kerja kontrak. Ingat senang nak berjaya ni kan. Datuk sendiri dulu macam mana? Nak beli stick tu sampai... Dulu kalau ialah masa sekolah rendah tu. Kikis sendiri? Kena merayu dengan bapa. Lepas tu kadang-kadang hoki stick tu dia ada dia punya orang kata dia punya grade lah.
grade A, grade B, grade C. Dapat grade C je. Jadilah. Dapat grade C. Tapi kita tak komplain lah. Dapat tu pun dah Alhamdulillah. Cium-cium pegang tidur. Oi, itu hari-hari pegang. Bersih kan? Ini macam inilah aku punya hoki stick ni. Ada lagi stick yang utama tu? Tak adalah. Basikal ada tak? MK? Tak ada juga. Tak ada juga? Ya. It's, Itulah, itu tak tahu mana lah. Kadang-kadang Teringat pula, alah, masa tu malam tak boleh kita tidur. mana nak fikir. Kalau sekolah rendah tu utamanya, kita main-main, kita pun tak fikir. Di manakah halal tuju kita kan. Selepas itu di kan? masa-masa akan datang. So itu yang tanya hoki stick pertama tu memang tak ada. Tapi nama Datuk memang ada satu aura. Nama anda masing-masing tu ada. Tapi nak tahu tak nama apa ni, nama saya ni? Mirnawan. Ya, memang Sebab nak tahu saya kan? pun tanya bapak saya mana Macam mana dapat nama Mirnawan ni. Sebab saya pun heran. Kan? Mana idea tu? Mana Mirnawan ni? Rupanya bapak saya cerita di mana arwah atuk saya yang bagi. Mirnawan. Memang tak ada gabungan apa-apa? Tak ada apa-apa gabungan apa ni, Kemenawan my ke? father, tak ada. Kan dia kata my grandfather. Adik-beradik macam mana? Lepas dah Mirnawan tu Datuk dah bagi, yang lain tu kena ada Mir lah kat Mir depan. jugalah. Kalau saya macam saya jadi adik Datuk jadi Mirjit. Mirjit lah. Janji ada Mir tu. Macam anak lelaki saya kan, Mir Mikael. Oh, patutlah Mir Kail ke ada Mir. So ada Mir MK? kat depan tu. Nama saya? Nama saya, bapak saya ikutkan kepada God Murugan lah. Dia namakan adik-beradik saya semua berpandukan kepada sebab dia sembahyang kepada ni Tuhan Murugan dia. So kepercayaan berdasarkan kepercayaan. Dia namakan kita semua ni sambil pada nama-nama Tuhan yang Tapi setelah popular MK terus. Sebab nama saya panjang sangat. Nak sebut M. Kumarasan kan. Saya rasa kalau saya sebut 5 kali tadi dah jadi lain lah MK, tapi okey, short form tu okey. Kita nak tunjukkan kepada anda, jarang atlet saya jarang dapat lihat tulisan atlet begitu ni secara live, tapi hari ini kita nak berikan kepada anda juga. Saya rasa ada penerangannya sebab mereka ni ada kisah di sebalik kata-kata inspirasi ni panjang rasanya. Tiada kejayaan tanpa pengorbanan dan usaha. Okey, jadi ini tulisan MK. Cantik. Cantik ke? Cantik. Tapi kadang-kadang peti tu ada ni. Kecil je kat situ. I mean, it's a bit, Zaman dulu punya tulisan memang sambung macam ni ya, sambung. Jadi apa cerita tiada kejayaan tanpa pengorbanan dan usaha ni? I rasa memang you kena buat banyak pengorbanan kan. Banyak benda lah yang you really have to sacrifice. And untuk MK sikit, apa yang rasa telah kukorbankan? I rasa macam I mean, lot of things yang you masa you kena tidur awal, you tak boleh pergi ikut kawan-kawan jalan-jalan, you know, and then you celebrate kadang-kadang pun you dekat luar negara, macam Deepavali apa pun you dekat luar negara, you know, you participate ini kan. Tapi that's kita I mean not only that, I mean usaha dan sebagainya kan, untuk berjaya lah, untuk mengharumkan nama Malaysia dan sebagainya, memang you kena betul-betul berusaha sungguh-sungguh. Okey, jadi untuk beberapa cyclist yang sebelum-sebelum ini macam Daud Ibrahim sendiri, saya baca ada ni katanya tak bercakap selama seminggu dengan sesiapa sebelum bertanding sebab nak kekalkan fokus. Kalau macam Anjungan pagi kayu 150 km, petang tu beliau akan kerja di bengkel kereta, lepas tu sambung Pulau Mengayuh. Itu pencapaian dan kenapa mereka berada di pentas itu. Dan untuk Datuk sendiri, ini dia. Mari kita saksikan. Tunjukkan Datuk apa yang anda telah tulis. Saya tunjuk Tunjuklah. Okey, hard works. Ni mesti tak ada pemadam kan? Hard works beats talent. Minawan 13. Okey, jadi ini kenapa Datuk mengatakan hard works ni akan mengatasi bakat? Sebab kalau kita tengok apa ni melalui pengalaman kita lah. Pengalaman kita bermain 14 tahun untuk pasukan negara, di mana walaupun kita ada bakat, tetapi kita tidak sanggup untuk berkorban, bekerja keras, berdisiplin, kita tidak akan ke mana. Kadang-kadang kalau orang bercerita, kalau kita tengok mana yang top atlet tu, mereka ni memang ada bakat, tetapi dalam masa yang sama mereka juga bekerja begitu keras, lebih daripada pemain-pemain yang biasa. So jadi itulah yang maksud dia kalau kita tengok hard work beats talent. That mean kerja keras ni sebenarnya kalau ada bakat tetapi tidak mahu
tidak mahu bekerja keras, kita tidak akan ke mana. Jadi macam MK, kita nak tahu kejayaan-kejayaan macam MK baru dah lepas berjaya baru dia kongsikan rahsia dia berlatih lebih. Yalah, itu tak boleh kongsi. Itu rahsia. Kunci. Sebab dia compete macam National Open ke apa, mana boleh cerita. Senjata dia. Okey, jadi kita nak rangkumkan kita punya tajuk pada hari ini, sukan selaku ataupun inspirasi kepada perpaduan negara ni. Setuju ke MK? Ya, saya setuju. Memang itu adalah salah satu yang paling senang dan juga paling mudah lah untuk kita bergaul dan sebagainya kan, untuk bersama-sama dengan kawan-kawan dan bila semasa pun semasa kita pergi, even masa badminton buat live telecast dan sebagainya, kita pergi duduk, saya pergi tengok dekat warung, semua orang akan bercerita bersama-sama, kita akan melompat bila masa Lee Chong Wei menang. Even masa kita pergi tengok live telecast tu, saya tak kenal pun orang sebelah pun, tapi kita melompat bersama-sama, give high five dan sebagainya sebab kita menang, because we become one Malaysian. Kita become like together and so on. Kita duduk dekat warung tu meraihkan bersama-sama. Kita duduk Cina, kita duduk India, kita duduk Melayu, everyone was together. And we are jumping upside down. Itu semangat yang perlu kita bawakan. Macam Datuk, secara ringkasnya sukan inspirasi perpaduan negara ini. Memang saya setuju sangatlah. Saya setuju sangat dan saya mengharap sebenarnya di mana kalau kita dah tahu di mana sukan ini adalah salah satu medium yang boleh menyatu padukan semua kaum dan saya mengharapkan sesuatu mungkin boleh dilakukan untuk memastikan ini berlaku. Dan kadang-kadang kalau kita ingin ke hadapan setapak, kita harus mengundur mungkin 10 tapak ke belakang. Mungkin kita boleh melihat apa yang sebelum-sebelum ini kita lakukan dengan begitu efektif, yang berjaya, mungkin kita boleh lakukan semula. Kita undurkan sikit, bukan untuk kita mengundur, tetapi untuk lihat kembali kurang kan. Okey, saya setuju. Dan kita juga sependapat juga untuk sukan ini adalah sebagai perpaduan dalam negara ni, bukan saja untuk atlet. Betul. Mereka yang ada kaitan dengan sukan, tetapi juga kami sebagai penonton ini, walaupun tak ada bakat tapi bersama-sama untuk meraihkan semangat Malaysia yang kita nak bawakan. Lagi-lagilah bulan kemerdekaan ni yang perlu kita terapkan kebangsaan ataupun cintakan negara kita sendiri ni. Okey, perkembangan terkini sedia main golf? Saya menjaga sendiri dan juga saya juga buat events, sports events, lari dan juga berbasikal. So I'm still into sports events lah. Sebab saya memang daripada dulu saya suka organize, saya suka menjadi manager dan sebagainya. Tapi saya tidak begitu berminat menjadi jurulatih. Memang lari. Saya memang daripada dulu saya set my mind that saya want to be manage the team or to organize dan sebagainya. Macam Datuk sendiri sekarang? Saya ketika ini ialah sama macam MK juga, menjalankan perniagaan. Dan sememangnya saya masih terlibat macam buat ulasan sukan hoki terutamanya kan. Dan ada juga terlibat dengan hoki. Kadang-kadang kita ni bila kita nak memberi balik kepada sukan yang banyak memberikan kepada kita dahulu, tak kiralah apa kapasiti, tetapi yang pastinya kita still involved dengan sukan lah. Itu sukan hoki lah bagi saya. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua selebriti sukan kita. Jumpa lagi kalau ada ke lapangan. Kalau tu kita orang cakap sekarang Roger. Bapa Roger. Okey. Terima kasih kepada anda yang menonton TV1 dalam Bicara Inspirasi. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam. Thank you.